kereta mereka. Ada satu. Kat mana? Dekat, biasanya perasan Repo Boy akan pergi ambil kenderaan di bahagian rumah di kaki Gunung Gatka tu. Itu bahaya Khairul sebab yes, sebab geng-geng Seven ni nak pergi semua tu dia akan ambil kereta tu. Betul tak? Ada kemungkinan lah. Ya, itu yang merisaukan saya lah. Seperti mana dia tak sama macam contoh checkpoint seperti di Pochinki, maafkan saya, drop spot seperti di Pochinki dan sebagainya. Tapi adik Luke, apa yang akan berlaku sekarang? Adik Luke akan berlawan, nampak gayanya dengan USG Donut sekarang ini. Come on adik Luke, jumpa gun dulu, pistol digunakan. Adik Luke dapat satu, mencari yang kedua. Dia menyorokkan dirinya terlebih dahulu. Bijak daripada adik Luke sekarang ini. Tetapi alamak, enemy pegang satu shotgun double barrel pula. Ini berbahaya sebenarnya untuk seorang adik Luke, menunggu backup daripada rakannya yang telah pun menggunakan kereta untuk sampai memberikan satu backup sambil melepaskan tembakan dengan satu M4. Rapper Boy dah sampai dengan satu UMP. USG Donut tidak ada gun sekarang ini. Sekarang ditukarkan, UMP digunakan pakai oleh Rapper Boy. Come on, Yudo Lions dapatkan kemenangan yang pertama. Rapper Boy masuk mencari USG Donut, nyawanya rendah. Dapat satu lagi. Mantap. Dapat satu, dapat yang kedua, mencari yang ketiga. Kedengaran satu double barrel daripada Naoto. Tetapi sekarang ini Yudo Lions sedang mengawal keadaan dengan baik. Situasi 2 lawan 4 waktu ini. Yudo Lions ada weapon yang lebih menarik berbanding dengan Donuts USG. Naoto cuba untuk dicari. Repo Boy akan lead the way. Adik Lu akan ikut daripada belakang. Beberapa hit saja diperlukan untuk menjatuhkan kedua pemain ini. Tetapi shotgun dipegang. Situasi yang boleh untuk menjadi milik Donuts USG. Tapi satu bom tangan akan sampai. Mendapatkan satu orang daripada lagi Donuts USG. Waktu ini berbagi dengan satu pemain. 4 mata singkir akan masuk dalam poket untuk pasukan Yudo Alliance. Bergembira sebentar tapi masih misi yang panjang untuk mencari winner-winner chicken dinner. Permulaan yang kita mahukan sebagai rakyat Malaysia. Ya, benar. Dan ini bermakna rozok kosong buat masa ini. Kerisauan berkenaan kereta yang kita sembangkan sebentar tadi akan hilang kerana mereka ada capaian yang lebih luas untuk bergerak mencari kereta. First step dah settle Khairul. Yep. 3 orang diantar ke depan. Para boy tunggu dekat kawasan bawah pada ketika ni Nova mahu untuk mengambil kedua-dua pasukan Bacon dan juga EVOS. Circle tarik ke arah kawasan atas dan ini akan menyebabkan Nova dan juga EVOS dan juga Bacon sedikit terdesak sebenarnya untuk menghabiskan perlawanan ini dan segera. Tapi pada ketika ini EVOS dan juga Bacon mereka berlawan. Mereka dinipiskan. Nova yang kutip hasilnya 3 kill nampaknya berjaya didapatkan oleh Nova. Tembakan dilepaskan sempat daripada Oda. Tapi sedikit overcommit daripada Oda sekarang ini. Berjaya ataupun tidak menjatuhkan Bacon. Dia berjaya sebenarnya meninggalkan ISIS berseorangan dan juga Micro Boy untuk EVOS. Tapi King dalam kenderaan akan maju mungkin ataupun ingin melarikan diri, akan reposition sebenarnya. Nova tak mahu untuk overcommit waktu ini. Mereka tahu ada 2 lagi pasukan yang belum berjaya untuk dihabiskan serta-merta. Order akan dibawa naik kenderaan, perlu untuk heal up pada waktu yang sama. Juga untuk pasukan Nova, rupa-rupanya para boy dah pun berada di dalam kawasan circle. Chop tempat dengan lebih awal, tetapi kenderaan mencukupi ataupun tidak sebenarnya untuk Nova masuk dengan selamat di dalam circle yang kelima yang telah pun mula untuk bergerak tutup. Dan ISIS akan didapati oleh Pika sebenarnya daripada jarak lebih jauh. Situasi yang sangat-sangat sukar untuk EVOS dan juga Bacon Time. Ya, tapi lebih merisaukan kita lihatkan Yudo Lion sekarang ni. Mungkin dah pun kehabisan kereta yang telah pun diletupkan mengharapkan circle hard shift ke arah mereka. Nampak gayanya mereka lepak betul-betul dekat kotak Repo Boy. Repo Boy nak pergi ke kawasan pondok itu sebenarnya sebentar tadi dijatuhkan oleh Vampire. Dan Vampire terus target ke arah kawasan tersebut. Langsung tidak memberikan peluang. Tapi kalau kita lihatkan HVVP akan berlawan dengan pasukan Vampire. Dan ini memberikan mungkin sedikit ketenangan terhadap pasukan daripada Yudo Lions ini. Dan HVVP datang pula ada pasukan Nova menyerang mereka. Olio dapatkan kill. Dan ini mungkin akan memberikan kill ekstra untuk mereka para boy. Juga cuba untuk mencari kill. Itu dia. Untuk Yudo Lions, adakah mereka berjaya untuk mendapatkan kill yang ke-6? Nova dalam masalah yang lebih sukar waktu ini ditepati daripada jarak yang lebih jauh. Atau berjaya untuk dihabiskan oleh adik Luke. Kill yang ke-6 masuk dalam poket. Meko akan dapatkan Jimmy. Order cuba untuk berpatah balik ke bahagian belakang. Hanya 2 berbaki untuk Nova. Kini tinggal 1. Selepas Meko dapatkan order.
Nampaknya strategi yang tidak menjadi ini tidak akan memberikan apa-apa keuntungan langsung untuk pasukan Nova, malah merugikan kerana 3 orang pemain dilenyapkan daripada muka bumi Wrangle ini dalam sekelip mata oleh pasukan Yudo Lions juga dengan HVVP daripada dua arah yang berbeza. Alpha 7 juga dapatkan power pada waktu yang sama, tapi DWG 4 orang ada kawasan compound. Jika circle pergi ke kawasan mereka, ini keuntungan yang paling besar mereka mampu untuk dapatkan setakat ini. Ya betul, asap mungkin dah habis sekarang ini untuk pasukan Judo Lions. Para boy dengan selamba saja strolling around mencari bacon time. Dia akan lawan 1v1 dan itu dia dijatuhkan dengan mudah oleh Noise. Satu pembalasan dendam yang manis. Nova dikeluarkan di tangga yang ke-11 dengan 4 penyingkiran sahaja pada ketika ini. Flukus target kepada satu kawasan, mencari dan mencari. Kita mengharapkan Seka tarik ke arah kawasan Judo Lions. Kerana pada ketika ini mereka berada di kawasan bucu-bucu saja. Macam ada satu bagi masih lagi terselamat somehow. Untuk Adik Luke jaga dengan rapi kerana ini adalah talian hayat mereka yang terakhir sebenarnya. Kita perhatikan Seka dekat dengan mereka. Tapi itulah dia, dekat bukan bermakna circle itu milik mereka. Vampire sedang mengepung mereka dan kita mengharapkan HVVP melanggar stone supaya Judo Lions boleh masuk ke dalam kawasan circle. Oh, Schweppes perlu untuk reposition dengan pantas. Jika tidak, HVVP akan mengganggu dua rakan yang berada di kawasan utara untuk circle waktu ini. Tapi sayang, Olio akan dijatuhkan oleh Stone dengan penggunaan SLR daripada jarak yang jauh. Revival boleh dijalankan. Masih lagi banyak sebenarnya untuk pasukan mereka. Regroup kembali untuk VPE, tapi HVVP ada high ground advantage dan Tigzy tahu perkara ini. Dia perlukan bom tangan yang mencukupi. 5 dah pun ada tersedia untuk dia melontarkan bom tangan tersebut masuk dan mengeluarkan VPE serta merta daripada dalam permainan. Dan kalau bom tangan tersebut berjaya untuk melenyapkan VPE, HVVP pastinya akan dapatkan kedudukan yang selesa di dalam circle yang ke-6. Dan di kawasan yang lain, Fireflux akan menghabiskan squash daripada pasukan Inco. Ya, terlalu banyak huruf V kalau kita sebut sementara tadi. HVVP, VPE dan sebagainya. Pada ketika ini Alpha 7 berada di kawasan pondok. Rebel melepaskan tembakan. Itu dia Judo Lions melakukan pergerakan di kawasan selatan sebenarnya. Tapi kita tak dapat lihat lagi mereka apa yang mereka lakukan. Tapi Adik Luke dijatuhkan oleh Noise. Tinggal satu orang saja lagi, iaitu Olio. Adakah berjaya untuk didapatkan Noise di sini? Tembakan daripada Tigzy, bantuan secara tidak langsung diberikan terhadap Judo Lions yang masih kekal dengan 2 orang buat masa ini. Mythic melepaskan tembakan. Back in time dijatuhkan, tapi Olio berseorangan. Nampak gayanya Adik Luke gagal untuk dibangunkan kembali. Top 8 untuk mereka. Satu lagi placement point. Satu lagi mereka survive. Mereka akan dapatkan tempat ke-7 sekaligus mendapatkan 2 mata dari sudut placement lebih banyak dan sayang sekali tempat ke-8 untuk mereka. Tapi still ini bagi saya adalah the best try daripada Judo Lions. 8 mata untuk mereka.